Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kita sambung kitab kita balik Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Jilid kelima, muka surat 475. Iaitu bab rukun jual beli, tata cara dan sifat akad. Bab rukun jual beli, tata cara dan sifat akad. Okay, berkenaan dengan hal ini ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh ulama. Pertama, akad ni jual beli ni tidak akan sah kecuali dengan menggunakan sirah ijab kabul. Ini merupakan hukum asal dalam semua akad perjanjian, ikatan perjanjian, baik dalam jual beli, persewaan, hibah, beri hadiah sajalah, nikah, memerdekakan budak maupun akad-akad perjanjian lain. Inilah zahir pendapat Imam Syafi'i dan merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini lebih lanjut ditetapkan jumhur ulama. Hukum asal terjadinya jual beli menurut pemegang pendapat ini adalah lafaz ucapan. Kerana asal muasal dalam semua akad adalah suka sama suka. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, yang bermaksud kecuali dengan jalan perniagaannya berlaku suka sama suka di antara kamu, redha meredai suka sama suka. Apa yang terkandung dalam jiwa tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan yang digunakan sebagai penjelasan terhadap apa yang ada dalam hati. Oleh kerana itu menurut mereka aktiviti mu'atah, iaitu pemberian, serah terima, baik dalam jumlah yang banyak maupun yang sedikit, tidak sah kerana mengandungi banyak kemungkinan. Serah, sekadar serah tak royak, ijab kabul, mulut dah tak sah. Pendapat ini juga dianut oleh kalangan mazhab Zuhri. Ini pendapat jumhur ulama lah. Majmu' Fatwa dan Ikhtiyarat Ibn Qudamah Al-Fiqhiyah. Itu secara asahnya dah. Oleh kerana itu menurut mereka, habislah. Yang kedua, pendapat yang kedua kali, akad jual beli tetap sah dengan perbuatan af'al dalam kes jual beli yang akadnya banyak menggunakan unsur perbuatan. Ada juga benda tu tak senati sebut mulut, tapi perbuatan tu pihak belakang. Misalnya aktiviti jual beli barang yang tidak berharga, wakaf orang yang membangun masjid dan mengizinkan orang lain untuk solat dalam masjid dalamnya, dan berapa jenis persewaan. Contoh lainnya seperti orang yang menyerahkan bajunya kepada tukang cuci, tukang basuh dobi, atau penjahit yang bekerja untuk mendapatkan wang khidmat, jasa khidmat jahit atau basuh pakaian dobi dan sebagainya. Pendapat ini diusung oleh Abu Hanifah, Ibn Surayj, dan merupakan salah satu versi pendapat Ahmad Ibn Hanbal, serta salah satu versi pendapat Asy-Syafi'i dengan hujah sebagai berikut. Ada juga mazhab Syafi'i yang kata gini, kata tak nanti ke ijab kau kena ayat mulut kalau benda tu dah jadi kebiasaan. Pertama, jika akad-akad ini tidak terjadi dengan perbuatan yang menunjukkan akad-akad tersebut, tentu urusan manusia menjadi kacau. Daripada perbuatan tu pihak belakang Yang kedua, sejak zaman Nabi SAW hingga sekarang, orang-orang senantiasa mengadakan akad perjanjian itu, akad terhadap barang-barang ini tanpa lafaz ucapan transaksi. Kadang tak sebut ijab kabul. Melainkan mereka hanya menggunakan perbuatan yang menunjukkan maksud dan tujuan tersebut. Orang buat tu orang pihak belakang lah. Majmu' Fatwa dan Majmu' karya Nawawi tu, Majmu' Syarh Mazhab. Patum. Pendapat ketiga dah, akad boleh terjadi sah dengan sesuatu yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Pendapat kedua ni boleh jadi berlaku dah. Oleh kerana itu, semua yang dianggap jual beli dan sewa menyewa oleh orang-orang, maka ia boleh disebut jual beli dan sewa menyewa. Apabila ada perbezaan istilah mengenai ucapan dan perbuatan di antara orang-orang, maka akad ini boleh diadakan oleh masing-masing kelompok sesuai dengan sirah. Sirah ni bentuk ucapan dia atau perbuatan yang mereka fahami. Pentingnya saling faham memahami lah. Di sini tidak ada lagi batasan langsung, baik dari segi syariat maupun bahasa, tapi beraneka ragam sesuai dengan ragam bahasa yang digunakan. Ini adalah pendapat yang mendominasi kalangan mazhab Maliki, pendapat yang unggul menurut mazhab Ahmad, dan satu riwayat Abu Hanifah. Pendapat senada dianut oleh penyusun kitab Asy-Syamil, Al-Mutawalli, Al-Baghawi dan Ar-Rayyani. Semuanya merupakan ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Dan pendapat inilah yang rajih, pendapat ni yang kuat, dah boleh berlaku ucapan ke perbuatan ke, asalkan benda tu dipahami lah. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibn Qudamah dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan terjih diunggulkan oleh Ibn Uthaymin. Faedah.
Syekh Islam Ibn Taymiyah berkata, apa yang dikemukakan oleh sebahagian pengikut murid Imam Malik dan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal bahawa akad tidak akan terjadi kecuali mesti dengan dua lafaz. Ini iaitu ijab dan qabul. Macam kita nikah lah, ijab dan qabul dah. Maka begitu nego, jual beli akad ni, mesti ada ijab kabul. Jelas jauh dari prinsip-prinsip kedua mazhab ini. Dia kata, pendapat yang anak murid pengikut mazhab ni tu tidak ikut prinsip sebenar mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad. Itu kata Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa dia. Pengikut pendapat ini, pemegang pendapat ini, ketiga ini mendasarkan pendapat mereka pada dalil sebagai berikut. Pendapat ketiga ni ada hujahnya sebagai berikut. Pertama, hukum asal dalam beramalah adalah boleh sampai ada dalil syarak yang mengubahnya, dan dalil yang mengubah ini tidak ada. Jadi asal benda muamalah, asalnya tidak haram, boleh berlaku dah. Asalkan tidak ada tegahan daripada syarak, daripada hadis Nabi dan Al-Quran dah. Tapi kena faham lah, zaman ni mengikut ulama kita, terutama transaksi forex ke apa ya, ataupun bisnes. Jadi ni online ni kena kata hari dulu, kecuali ada dalil. Boleh pasal je banyak unsur. Kalau jual beli biasa tak apalah, masalahnya ada unsur sistem baru lah. Jadi main pitih lah. Tu takut haram. Baik kata hari dulu, tunggu sehingga fatwa ulama kata halal baru boleh terima dah. Itu mengikut kaedah zaman ni lah. Kaedah asalnya, kalau jual beli biasa, ini harus. Yang kedua, yang Allah Ta'ala menghalalkan jual beli tapi tidak menjelaskan mekanismenya, kaedahnya, caranya. Tidak kata mesti ke ijab dan qabul ke mesti. Asal kepehar atau meradai matlamat dia dah. Suka sama suka. Oleh kerana itu, aktiviti ini mestilah merujuk pada uruf, tradisi yang berlaku. Misalnya mekanisme kaedah genggaman. Ada padanya yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang beli makannya, maka hendaklah ia tidak menjualnya sampai ia menggenggamnya. Jadi ada padanya terlebih dahulu. Maksudnya keadanya pergi, so ada dia dah. Ada Sahih dari Bukhari dan dari Ibn Umar dan Muslim menyalahinya dari Ibn Abbas. Maksudnya dia ambil tu dah baru boleh jual beli. Ni keadah. Jadi tidak tersebut pun ijab qabul dah. Sesungguhnya yang ketiga dah, hujah ketiga. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencukupkan dengan unsur suka sama suka dalam masalah jual beli. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batil, jalan yang tidak betul, tidak benar, kecuali dalam perdagangan, perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Surah An-Nisa surah 4 ayat 29. Jadi yang pentingnya suka sama suka, bukan mesti ijab qabul dah. Mengikut mazhab umum lah, mazhab kita ni ada ijab qabul dah. Tapi sebenarnya yang penting suka sama suka, reda merata peheh. Asal kepeheh kat tak apalah. Tunjuk bagi tahu harga, ada tanda harga, beli piti. Tak sebut pun tak apalah. Tapi nak ibu ni mazhab di Jepun tu mazhab cik kuat dak. Orang Jepun memang sebut dah, kita pergi bayar pak dia. Dia kata harga barang cemok ni dan cucu cemok ni. Apa ayat sosok dah. Letih kita dengar cashier di Jepun lah. Orang bayar dah. Orang dia terima piti, kita pak kita bayar dah. Okey, tak apalah, yang pentingnya benda tu kerana suka sama suka peheng, tak apa dasar suka sama suka nak. Juga dengan adanya unsur senang hati dalam masalah berderma, bersedekah. Allah Ta'ala firman, fa in tibnalakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Surah An-Nisa surah 4 ayat keempat dah. Jika mereka menyerah kepada kamu sebab jadi mereka tu retain atau suruh balik dah kepada lelaki dia ke ibu mas kahwin tu, tak ada masalah lah jadi asalkan redha meredai dah. Allah Ta'ala tidak mensyaratkan ucapan dan perbuatan tertentu yang menunjukkan suka sama suka dan kesenangan hati dah. Namun dari adat kebiasaan sudah dimaklumi secara pasti bahawa suka sama suka dan senangnya hati dapat diketahui dengan berbagai-bagai macam cara, tidak mestinya ijab qabul. Tidak adanya dalil naqli dari Rasulullah dan para sahabat mengenai penentuan sirah ucapan tertentu dalam transaksi jual beli. Padahal aktiviti ini sangat sering terjadi di kalangan mereka, di kalangan sahabat ni biasa dengan jual beli ni dah. Jadi tidak ada pun mereka sebut mesti ucapan gini. Ijab qabul mesti gini, tak ada sebut dah.
Yang kelima, hujah kelima, jual beli termasuk aktiviti yang banyak diselubungi risiko dan bahaya. Jika memang ijab dan qabul merupakan syarat sahnya jual beli, tentu Rasulullah SAW sudah menjelaskannya dengan penjelasan yang cukup untuk membeberkan, untuk memberitahukan hal itu menjadi jelas dan tidak menimbulkan perilaku memakan harta orang lain secara batil. Rujuk Tarjihat Ibn Qudamah dan Syarah Mumti'. Jadi pendapatnya kira pendapatnya kuat, itu tengoklah. Ketika zaman dah ni, beli ni mesin lagi lah dah. Beli ni mesin agak apa dah. Jadi lagilah. Bayar parking kereta dengan mesin dah. Banyak kargo dia guna mesin dah. Jadi benda tu tidak mesti kita ikut ijab qabul, yang penting jelas. Yang penting jelas ni. Yang kalau selesai masalah, redha meredai. Tidak timbul masalah, kita kira terima lah. Kira kaedah biasa. Walaupun tidak sebut. Tidak royak. Berapa harganya dengan sekian-sekian dah. Kadang-kadang pada dengan tanda harga. Dia tanda harga apa redha dah. Dia pun tak ke cashier. Berbayar dah. Atau hasilnya tanda harga tak ada, tak tahu harga berapa, bagi cashier tiba-tiba mahal, tu tak hasil lah. Tu tidak memenuhi lah suka redha meredai dah. Kalau tak ada tanda harga, kita tahu lah lebih kurang harga setara ni. Kalau bayar pun ready dah, pitih cemok ni kena ada dah nak. Okey, yang kedua dah, bab yang seterusnya, pelaksanaan jual beli dengan sistem mu'attah. Bentuk jual beli mu'attah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menuturkan 3 bentuk jual beli mu'attah sebagai berikut. Jadi kita tengok apa benda sistem mu'attah ni. Pertama, dari jual penjual hanya keluar ijab lafzi dah. Sebut ijab saja dah. Saya jual dah. Sedangkan pembeli mengambil barang yang jual saja, tak sebut apa, qabul dah. Misalnya ambillah baju ini dengan harga 1 dinar, lalu pembeli mengambilnya saja. Demikian juga seandainya harga barang ditentukan. Misalnya ambillah baju ini dengan ganti baju anda, lalu pembeli mengambilnya. Ni panggil mu'attah dah. Bentuk yang pertama lah. Bentuk yang kedua, mu'attah ni dari pembeli keluar ucapan. Pembeli sebut pula. Sedangkan penjual memberikan barang yang dibeli, baik harganya telah ditentukan atau tersirat dalam tanggungnya. Ini pahal dah. Yang pasti salah satu di antara pembeli dan penjual tidak mengadakan sesuatu. Namun di sini tradisi bermain dalam penentuan harga dan pengambilan barang. Ada takut ada main lagi. Kalau tak jelas takut jadi ada main. Yang dimasukkan dengan mu'attah adalah pemberian sesuatu yang boleh diserah terimakan antara kedua belah pihak, pelaku transaksi, penjual dan pembeli, tanpa adanya ijab dan qabul, atau hanya ada ijab saja tanpa qabul, atau sebaliknya ada qabul saja tanpa ijab. Menurut kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, jual beli dengan sistem mu'attah ini sah saja, baik barang yang dijual belikan itu dalam jumlah yang kecil maupun besar. Hal ini bertentangan dengan pendapat kalangan ulama lain. Rujuk Mulakhas Al-Fiqhi karya Al-Fawzan. Okay, syarat-syarat sirah akad. Perlu penulis paparkan dari keterangan di atas telah jelaslah bahawa akad jual beli, ikatan jual beli ini tidak memiliki sirah bentuk ucapan tertentu, dan akad biasanya dilakukan dengan mekanisme, dengan kaedah apapun yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Oleh kerana itu, syarat-syarat sirah akad, bentuk ucapan akad yang disyaratkan dan ada sebagian ulama di bawah ini. Pertama, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis tanpa ada penyela, tanpa ada kata sekat atau selama waktu yang membahayakan antara keduanya. Ijab qabul tu mesti segeralah, tidak berterus tanpa pemutus. Yang kedua, ucapan ijab mesti sesuai dengan ucapan qabul, penerimaan, sehingga melambangkan unsur suka sama suka. Bila berbeza, maka akadnya tidak terlaksana. Kalau nampak ada unsur berbeza, tu tidak redha meredai lah. Ketiga, menggunakan lafaz bentuk lampau atau bentuk sekarang. Bila dimasukkan saat ini atau sekarang, misalnya saya sedang menjual, saya sedang membelinya. Maksudnya pahal sedang membelinya. Takut maksud nak nipu lah, kata saya beli tahun depan dah. Padahal tak saya bayar lagi dah. Ini kalau ada unsur-unsur ucapan yang boleh menimbulkan salah faham, maka ini tidak suka sama suka lah dah. Rujuk fiqh sunnah. Persyaratan di atas tidak terima dengan alasan sebagai berikut. Persyaratan di atas lah tak terima dah. Pertama, tidak ada qiyas dalil yang mengindikasikan syarat-syarat di atas. Tak ada qiyas dalil dah. Yang kedua, gurunya prinsip dasar ijab dan qabul, dan sudah maklum bahawa jika prinsip dasarnya sudah batal, maka yang mengikuti pun ikut batal. Jadi syekh ni seolah-olah nak ayatnya tak kira dah nak sebut tak sebut, yang penting dia faham. Kalau ada unsur tidak redha meredai, ada unsur nak nipu salah satu, maka itu tidak suka sama suka lah. Ada unsur khianat lah. Jadi benda tu tidak sah akad jual beli tersebut dah. Tak kira cara mana. Kalau tak sebut pun, kalau faham sama faham dan tidak ada unsur, semuanya tidak ada unsur penipuan, jadi sah. Okey, bab jual beli dengan tulisan dan surat menyurat.
Transaksi dengan tulisan antara dua belah pihak yang sama-sama berada dalam satu majlis, atau salah satu pihak menggunakan ucapan sementara pihak lain menggunakan tulisan tetaplah sah. Demikian juga jual beli atau transaksi ini sah dan terjadi jika salah satu pihak menetapkan penjualan dengan tulisan kepada pihak pembeli yang tidak berada di tempat tersebut dengan menggunakan ungkapan misalnya, saya jual rumah ini kepadamu dengan harga sekian. Atau ia mengirimkan utusan. Kemudian setelah kedatangan utusan ini, pembeli menerima sirah ijab penerimaan setelah menelaahnya, mempelajarinya dari surat dan penyampaian utusan tersebut. Ada perjanjian gapo jelas kan? Nak sign penerimaan dah. Pendapat ini dipegang oleh kalangan mazhab Syafi'i, akan tetapi mereka mensyaratkan bahawa pihak penerima surat mesti menyatakan penerima secara langsung segera begitu menerima surat. Itu dah. Noyak siapa-siapa hak terima surat dah. Sementara kalangan mazhab Hambali menegaskan bahawa unsur suka sama suka tidak menjadi masalah dalam ijab qabul. Sebab selang waktu dan ketidakhadiran pembeli tidak menunjukkan bahawa pembeli menolak ijab. Tak mestinya dalam satu waktu. Surat nak nyapa tu lama lah. Berapa hari ke berapa lama tu baru siapa-siapa. Tu dia terus baca. Orang jual nak beli tu baca dan dia sign. Kau dia terima kat. Tak apalah biar. Rujuk Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Qatiyah Juzuk 9 halaman 13. Disebutkan dalam Fathul Qadir, apabila surat telah sampai kepada pembeli, kemudian dia mengatakan saya terima atau saya beli, maka jual beli antara keduanya sempurna terlaksana. Kalau surat dari penjual tidak ada di tempat jual beli seperti ucapan dari orang yang ada di tempat jual beli, surat bersapa pun lama berapa hari pun boleh ke, tapi seolah berlaku masa tu dah apabila dibaca oleh pembeli. Nabi SAW sendiri terkadang menyampaikan risalah dengan surat atau dengan seruan langsung, dan keduanya sama-sama menempatkan beliau sebagai penyampai Fathul Qadir. Jadi pentingnya tersampai makna dia dah. Begitu juga orang setengah berbicara pasal apa? Sanak ijazah ke apa dah. Ataupun setengah tu dia pentingnya benda tu sampai, maklumat sampai, sama ada kitab ke, buku ke, mengaji untuk guru depan ngadak ke, mengaji ke internet ke, asalkan tersampai maklumat tu, insya-Allah terima. Tapi berkatnya lebih berkat orang bersungguh-sungguh orang dalam majlis lah tu pasti dah. Tapi kena guna tata cara bagaimanapun kita umat Islam ni kena guna dah. Jangan kita ketinggalan. Kita tidak kat detect orang sesat dah. Orang sesat menguasai internet, menguasai kaedah-kaedah baru dah. Kita jangan ketinggalan dah. Jadi kita kena guna kaedah mana-mana. Lah ni ada jual beli internet pun macam-macam lah ni. Kita kena guna selagi ada unsur redha meredai, suka-suka dan tidak ada unsur penipuan, gharar. Guna internet pun tak apalah. Asalkan tidak ada unsur tidak jelas ni. Hak tu je tak usulnya. Yang penting suka-suka, redha sama redha. Itu adalah kaedah muamalah. Ia bukan kaedah ibadah. Ibadah khusus kita tak boleh suka sama suka dah. Kita suka, masyarakat itu suka tak boleh. Nabi tak, Allah dan Rasul tak sebut. Dalam Al-Quran dan Sunnah tak ajar apa cara tersebut ibadah khusus. Ibadah cara beribadah tersebut tidak boleh dilaksanakan, itu ibadah. Tapi kalau benda yang muamalah biarlah. Diasyakan yang melanjutkan keabsahan jual beli dengan tulisan jelas sudah tepat, kerana tulisan termasuk pengungkap perasaan suka dan suara hati. Rujuk As-Sailul Jarrah juzuk 3 halaman 13. Jadi tulisan ni bahkan sangat lebih baik dah berbanding dengan semata-mata dengan cakap dah. Ni kita pun perjanjian terutama besar-besar ni, rumah, kereta, gapo dah. Bagi-bagi ni ada dokumentasi yang jelas. Kalau perkara berbangkit depan ni ada hitam putih yang jelas dah. Itu lebih baik dah. Macam berbincang sebenarnya saksi lah. Saksi apa-apa pun. Dokumentasi itu lebih penting berbanding dengan mulut dah. Saksi pun bersaing lebih penting dah. Itu lebih jelas. Jual beli dengan isyarat bagi tunawicara dan penyandang cacat lainnya. Benda ni maksudnya jual beli orang-orang yang cacat ni guna isyarat. Boleh tak boleh dah. Isyarat orang bisu ada dua macam. Pertama, isyarat yang boleh difahami. Jual belinya tetap sah kendati ia mampu menulis mencatat. Kalau dia tunjuk-tunjuk isyarat tu kita faham dah. Dia boleh pitih pula. Kau gapo, kau kita faham molek. Tak ada masalah lah walaupun dia tak boleh kecek. Ini adalah pendapat yang diakui di kalangan mazhab Hanafi kerana isyarat dan tulisan sama-sama merupakan hujah. Asal kau faham dah. Asal kau faham dah. Yang kedua, isyarat yang tidak boleh difahami. Isyarat jenis ini tidak diperhitungkan. Sementara itu, isyarat dari orang yang boleh berbicara tidak boleh terima menurut jumhur ulama. Berbeza dengan kalangan mazhab Maliki. Orang tu boleh kecek dia pun guna bahasa isyarat. Jadi tak boleh. Ikut jumhur ulama ni.
Adapun orang bisu temporal atau bukan cacat bawaan yang sementara lah, bisu sementara masih diperlisihkan oleh ulama. Rujuk al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah. Aku Abu Malik katakan isyarat orang bisu sementara boleh diterima pada saat sakitnya dengan catatan isyaratnya boleh difahami. Yang pentingnya boleh faham lah. Tak? Okay. Apa-apa pun asal kepaham. Okay, bab syarat-syarat jual beli. Dalam akad jual beli ada 4 macam syarat yang mesti dipenuhi agar transaksi ini sah. Iaitu syarat keberlangsungan, syarat keabsahan, syarat keberlakuan dan syarat ketetapan. Tujuan umum dari syarat-syarat ini adalah mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia. Matlamatnya tak boleh manusia balah. Menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, meniadakan gharar yang dimungkinkan terjadi. Kita elak gharar, adapun ketidakjelasan, ada macam nak nipu atau tak jelas tu, kita elak benda tu lah. Dan menjauhi bahaya yang timbul akibat ketidakpastian. Fiqh Islami adillah tu. Benda-benda tidak pasti ni. Macam riba ke apa tu, kita tidak pasti dah. Skim cepat kaya ke apa dah. Benda ni kena elak dah. Pertama, syarat keberlangsungan jual beli. Dengan terwujudnya syarat-syarat keberlangsungan akad perjanjian pun dianggap terjadi sah oleh syariat. Jika tidak, maka akad ini menjadi gugur atau batal. Syarat-syarat ini ada 4. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaku transaksi jual beli itu, dan syarat-syarat yang berhubungan dengan barang yang ditransaksikan, barang yang dijual itu dah. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaku transaksi ni. Syarat ini ada 3. Pertama, syarat pertama, pelaku transaksi merupakan orang yang memiliki hak tasarruf, hak membelajar harta. Dia ni ada hak. Bukan gila macam orang tidak ada hak dah. Dia sendiri pun tidak diiktiraf boleh pergi harta. Atau dengan kata lain, dia mestilah memenuhi 4 sifat sebagai berikut: merdeka, baligh, berakal, dewasa. Jadi contohnya merdeka. Dia asal kepada sabda Nabi SAW. Man ba'a abdan lahu malun famaluhu li ba'ihi illa ayashtaratahu al-mubta'. Pada siapa menjual budak yang memiliki harta, maka harta tersebut tetap menjadi milik penjual. Kecuali apabila pembeli mensyaratkannya. Hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau pitih ada sifat dia orang hamba pun, dia milik penjual hamba tu lah. Tu yang asalnya. Kecuali dah orang beli kata nak pitih hamba tu lah. Lain lah. Hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Atas dasar ini tidak sah menjual budak kecuali dengan izin majikannya. Kerana ia berada dalam kekuasaan majikannya. Demikian juga dengan apa yang ada di tangan si budak. Kalau beli pun wakil kepada tuan dia lah, bukan harta budak. Soalnya harta tuan dia lah, gitu lah. Yang keduanya baligh, didasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai melihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Surah An-Nisa, surah 4 ayat 6. Jadi, cukup umur nikah ni balik kaedah dia. Tak balik tak boleh nikah. Atau timbul isu Aisyah ke apa, kait jugalah dia. Umur sebenarnya kahwin. Tapi yang cerita sini kaedahnya balik dia. Barulah dia boleh pergi harta. Untuk dapat memberikan harta anak yatim, Allah Ta'ala mensyaratkan 2 hal yang menandai fasa, tahap telah cukup umur untuk menikah, iaitu balik dewasa. Gitulah. Rasulullah SAW bersabda, rufi'an qalamu an thalatha, 'anil sabiyyi hatta yablugha, wa 'anil na'imi hatta yastayqiza, wa 'anil majnuni hatta yufiqa. Hukum tidak berlaku dari 3 kelompok manusia, anak kecil sampai ia balik. Orang tidur hingga terjaga, orang gila sampai ia sedar. Hadis sahih lah. Hadis ini mengecualikan anak kecil. Jadi hadis ni, dia nak balik dulu dah. Boleh ke budak kecil beli? Nanti kita bincang lepas ni. Apakah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dianggap berlaku tak? Kita pergi kedai suruh anak kita hak kecil ni tak balik ke? Dia 1 je 2 orang pergi beli. Ataupun beli kereta sekarang dah tak? Macam mana dia beli? Terima tidak tak? Jual beli oleh anak kecil yang belum memayis, maka menurut kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak berlaku dan tidak dianggap sah. Budak kecil mana dah umur 3, 4, 5 tahun. Jadi nak pergi bawa PT ni tidak sah ikut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Yang belum memayis lagi dah. Memayis ni skalanya anggap 7 tahun lah. 7 tahun tu memayis lah. Rujuk Majmu' dan Radul Mukhtar. Sementara jika anak kecil tersebut sudah memayis, geti dah beli, geti cuma cuci, maka jual belinya masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ulama khilaf lagi dah. Pertama, jual belinya tidak sah, baik walinya mengizinkannya ataupun tidak mengizinkannya kerana ia belum mukallaf. Bahkan ia menyerupai anak kecil yang belum memayis pun serupa. Ini adalah pendapat kalangan mazhab Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh Abu Thawr. Jadi umur hak sekolah rendah pun tak boleh sah, tak sah lah ikut pendapat ni lah.
Pendapat kedua, jual belinya sah dengan seizin walinya. Kalau ayah dia beri dah 2-3 riyal nak beli di kereta sekolah dia, tak ada masalah, sah. Dengan demikian pendapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Hanifah dan Al-Thawri. Ibn Munzir memberi batasan pada pendapat Ahmad dan Ishaq, iaitu untuk barang-barang yang kecil sederhana saja. Dalam Insaf penyusunnya berkata ini pendapat yang sahih secara umum. Hujjah al-Insaf karya al-Muradi. Jadi yang kata sini budak kecil tu beli barang beli makan sia 2 ya 3 ya kereta tak ada masalah. Nah dah benda tidak mahal mana. Kalau barang besar nak beli dia kena ada wali lah. Gitu dah. Pendapat ketiga, anak yang belum mayis boleh melakukan jual beli tanpa seizin walinya sekalipun. Ini adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata budak kecil asal boleh beli dah. Tak apalah dah. Jadi kita kiranya tak segi ikut mazhab kita sini lah. Berat lah. Tak boleh jual beli. Tak boleh buat pitih anak kita sekolah dah. Okey. Tasarruf anak kecil yang sudah mayis. Tasarruf ni menggunakan wal lah dah. Tasarruf anak kecil yang belum baligh namun sudah memayis. Yang kena cuma cuci. Kata biasa tu 7 tahun lah. Dapat dipetakan dalam 3 pendapat. Pertama, pada sesuatu yang mengandungi manfaat murni untuknya. Misalnya mendapatkan hibah, mendapatkan hadiah, sedekah, wasiat, mendapat penanggungan hutang. Hutang dia dan semacamnya. Tasarruf semacam ini sah berdasarkan prinsip pemeliharaan manfaatnya. Dia boleh terima hadiah coklat, tak ada masalah. Yang kedua, pada sesuatu yang mengandungi mudarat murni, misalnya menghibahkan wannya dan sejenisnya. Ambil piti dia, beri hadiah kawan lain, bukan dia terima hadiah. Tasarruf semacam ini tidaklah sah kerana ia belum kompeten, ia belum layak untuk membelanjakan hartanya lantaran belum dewasa, akalnya belum sempurna. Allah Ta'ala firman kepada pemelihara anak yatim, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-6. Jadi kalau nampak mereka ni cerdik, dia boleh pegang harta, barulah suruh harta. Kalau bodoh kecil lagi tak boleh lah. Yang ketiga, pendapat pendapat ketiga yang mengandung manfaat dan mudarat baginya. Misalnya menjalankan jual beli, menyewakan disewa ataupun menyewakan orang lain, ataupun menikah, muzara'ah dan semacamnya. Akad semacam ini sah jika dilakukan atas izin dan sepengetahuan wali anak tersebut dah. Pak dia ke, orang hak pega dia, pak darah dia, ketuk dia dah. Sebab dengan izin wali kurangnya kompetensi kemungkinan si anak dalam melaksanakan akad pada anak kecil menjadi tertutup. Jadi seolah-olahnya campur tangan pihak yang ada orang cerdik dah. Jadi tak ada masalah kalau ada bimbingan daripada pihak wali orang tua dia lah. Okay, pendapat yang kuat, saya katakan pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah menyatakan bahawa tasarruf penggunaan wang ni anak kecil yang memayis tidak sah. Kecil yang belum memayis saja. Kerana pembuat syariat mengatakan sah setidaknya taklif pada unsur balik yang ditunjukkan oleh adanya akal dan kesempurnaannya. Dia kata budak memayis pun 7 tahun ke atas pun sebelum balik dia tak sah juga mengikut syekh ni lah. Allah Ta'ala firman, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Maksudnya balik lah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, ini pandai memelihara harta, pandai jaga harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 6. Nabi SAW bersabda, Rufi'al qalamu an salasatin anis sabi hatta yahtanima. Hukum tidak berlaku dari 3 orang, iaitu salah satunya anak kecil sampai ia bermimpi balik. Akan tapi apabila mempunyai wali dan diberi izin untuk membelanjakannya, maka yang dipertimbangkan adalah izin yang berasal dari wali ini, bukan hanya tasarruf yang telah mukallaf. Contohnya beri pergi di sekolah bawa 2-3 riyal beli bagai-bagai makanan gitu, tidak mahal mana. Mestilah logiknya diberi izin oleh wali ni kan. Jadi bolehlah lah. Kerana bukan hanya tasarruf sini, tapi kerana izin wali dia, izin mak pak dia. Sebab Allah Ta'ala merintahkan wali, mak pak dia, untuk menuntunkan dan tasarruf anak tersebut diberikan kepada walinya. Sebenarnya walaupun anaknya beli, sebenarnya macam mak pak dia yang beri pitih tu beli dia. Kalau bagi mahal, barulah tanya mana ayahnya dah. Nak beli basikal, nak beli motor ke apa. Kalau nampak budak, baru tanya deh benda ni. Takut curi, takut ambil pitih mak pak dia apa, curi mak pak dia apa, tak boleh dah. Jadi benda ni kalau mahal baru tanya. Kalau beli makan ni tak payah tanya dah.
Seolah-olah macam ada zina mak pak dia. Okey, sebenarnya firman Allah Ta'ala, fa in kana alladhi 'alayhi al-haqq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumillahu falyumlil waliyuhu bil 'adl. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktikan sendiri, maksudnya menguruskan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktikannya dengan benar. Tolong uruslah walinya, mak pak dia ataupun orang yang jaga dia, yang cerdik, tolong uruskan. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 252. Rujuk As-Sailul Jarad juzuk 3 halaman 8. Apakah jual beli orang yang bodoh dianggap sah? Okey, tak nanti ke bodoh dan orang hak jenis itulah macam tak betul deh. Safah atau lemah akal adalah fikiran tidak sihat yang menyebabkan orang itu kadang-kadang seperti orang normal dan kadang-kadang seperti orang gila dah. Rujuk Taisir Usul Fiqh. Para ulama berbeza pendapat menyesah tidaknya jual beli dilakukan oleh orang yang lemah akalnya dalam dua pendapat. Pertama, jual belinya tidak sah. Ini adalah pendapat kalangan mazhab Syafi'i. Yang kedua, jual belinya sah untuk sesuatu yang kecil ringan saja meski tanpa izin walinya. Inilah pendapat majoriti kalangan mazhab Hanbali. Hadis sahih rujukan hadis sahih hadis Tirmizi Ibn Majah dan selainnya. Aku yang Malik katakan ada dua keadaan yang melekat pada orang yang lemah akal. Pertama, keadaan gila ketika sifat-sifat kegilaan menguasainya. Dalam keadaan ini jual belinya dianggap tidak sah. Yang kedua, keadaan normal, masa dia betul keadaan akil berakal lah, masa dia tidak gila dah. Ketika sifat-sifat orang normal mendominasinya, dalam keadaan ini jual belinya sah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu 'an thalathah wa 'anil ma'tuhi hatta ya'kila. Hukum tidak berlaku dari 3 orang, antaranya dan dari orang yang bodoh sampai ia mengerti. Ni kalau hadis ni, hadis sahih ni nak tukar. Apakah jual beli orang yang buta dianggap berlaku? Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Pertama, transaksi jual beli, sewa, gadai, musaqah dan muamalah-muamalah lain dilakukan oleh orang buta tidak sah menurut pendapat yang sahih di kalangan mazhab Syafi'i. Hal ini kerana dia tidak mempunyai cara untuk melihat barang yang ditransaksikannya, sehingga ia menyerupai jual beli orang yang tidak ada tempat transaksi. Pendapat ini juga dipegang oleh Ibn Hazm. Jadi orang buta yang beli barang, dia tak nampak kemungkinan ada unsur tipu dia, jadi tidak sah mengikut pendapat ini. Pendapat kedua, ia boleh melakukan transaksi jual beli bila ada orang lain yang menjelaskannya, dan penjelasan orang tersebut boleh dianggap sebagai penglihatannya sendiri. Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Al-Majmu'. Jadi kalau ada unsur tidak ada terang tu jelas, dan tidak ada unsur tipu menipu ke apa dah, ada tambah kalau ada orang ramai sikit, ada saksi ke apa, insya-Allah dah dia kira tidak seolah dia nampak, walaupun dia tak nampak macam nampak dah, kerana jelasnya penerangan itu. Sementara itu Ibn Hazm mensyaratkan bahawa barang yang akan dijual mestilah diperlihatkan atau setidaknya dijelaskan sifatnya terlebih dahulu pada pemiliknya yang buta, netra yang molek, siapa yang nampak dah. Rujuk Muhalla Ibn Hazm dah. Sedangkan Asy-Syaukani mengatakan bahawa jual beli semacam ini sah kerana tercapainya unsur suka sama suka dengan senang hati, di mana keduanya merupakan syarat sahnya jual beli. Rujuk As-Sailul Jarad karya Asy-Syaukani. Pendapat yang kuat, aku Abu Malik tuai kitab ni kata, pendapat kedua lebih mendekati kebenaran. Iaitu tadilah boleh, kalau dia faham oleh Abu Buta pun dia boleh jual beli kalau diterangkan sehingga dia pun nampak dah. Yang keempat, syarat keempat berakal. Dasar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu 'an thalathah wa 'anil majnuni hatta ya'qila. Hukum tidak berlaku dari 3 orang dan dari orang gila sampailah ia sedar. Hadis sahih. Hadis ini mengecualikan orang gila. Kelima, syarat kelima, rusyd, dewasa, cerdas. Dasar kepada firman Allah Ta'ala, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memeliharakan harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Surah An-Nisa surah keempat ayat 6. Begitulah maksudnya benda ni. Kalau kita boleh kaji yang buat penetapan, kalau nak beli kereta orang motor ke, orang belah ke atas ke apa, contoh ada sebagai benda yang untuk menastikan tidak berlaku tasarruf penipuan ataupun korak ataupun menghabiskan duit orang yang tidak cerdik ni dah, budak-budak kecil ke apa dah. Jadi boleh dah. Yang pentingnya maslahat tercapai dah. Orang yang dewasa atau cerdas adalah orang yang pandai atau baik dalam membelanjakan hartanya, tidak menghambur-hamburkan wangnya untuk barang haram atau barang yang tidak berguna, barang yang tidak berfaedah. Mikir banyak lah dia tua dah, ikut bodoh habis mana nak beli dah, beli pitih dia dah.
Firman Allah Ta'ala di atas mengecualikan safah. Yang ni rujuk syarh Muntik dah. Allah Ta'ala ni mengecualikan safah bodoh tu dengan syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Demikianlah pendapat kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Rujuk al-fiqh Islami wa adillatuh. Pada pembicaraan mengenai sah tidaknya jual beli, orang yang lemah akalnya sudah dikemukakan di atas. Okay, habis cerita bab tu. Itu syarat pertama, syarat bab orang yang beli dah. Lepas tu syarat kedua pula ni. Hendaknya kedua belah pihak adalah pemilik barang yang ditransaksikan atau orang yang berkedudukan sebagai pemilik barang, wakil. Orang jual tu betul-betul dia punya barang tu lah. Ataupun wakil dia dah. Wakil pada tuan punya barang tu. Boleh juga dah. Rujuk al-Mulakhas al-Fiqhi Qara al-Fawzan dan Mawsu' al-Quwatiyah ni. Ini adalah syarat yang diajukan oleh kalangan mazhab Maliki dan Hanbali. Rasulullah SAW bersabda kepada Hakim bin Hizam, "La tabi' ma laysa 'indak." Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu lagi. Ada Sahih, ada Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Ini jual dia. Jual rumah jaga apa. Dia tak cari rumah ni. Aku jual lah rumah ni nak. Lepas tu baru usaha dia. Baru usaha nak beli nak tuai rumah asal ni. Ni seolah nipu dia tak. Jadi dia seolah nak main tengah. Kalau orang tu terus beli dengan tuai rumah asal, murah lagi berkali dah. Begitu je. Jadi lainlah kalau milik kita dia beli kereta tu. Lepas tu baru jual. Tak apalah dah. Ataupun tak janji jelas lagi tak. Dia tak ada kereta nak jual rumah dah. Jadi cari rumah dulu. Bolehlah aku jual dengan lebih kurang berapa mu nak? 300,000. Okey, 300,000 aku cari. Tu tak apalah. Tu bukan jual beli lagi, baru cari. Dia telah jual lepas tu barulah. Tak apa. Tapi kalau dia barang tak ada lah. Okey, aku jual rumah ni, tunjuk rumah ni. Padahal dia tak beli lagi. Dia tidak miliki. Benda ni ada unsur tidak jelas. Ada nipu sikit lah. Artinya jangan diperjualbelikan barang-barang yang bukan milikmu. So lagi main sahih. Sahih ni jadi main atas hang pasal lagi masalah. Dia tak beli lagi main macam main apa judi sikit. Tu tak boleh dah. Jadi Al-Wazir mengatakan kalangan ulama sepakat bahawa tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak ada tempat penjualan seorang atau yang bukan miliknya. Kemudian ia menarikkan barang tersebut, dan membelikannya untuk calon pembelinya, maka transaksi seperti ini batal. Seolah-olah dia ni dia kata jual harga ni bukan hak dia cari barang tu baru beli baru jual dah. Bukan barang tu barang lain, soalah nak ganti dia. Jadi seolah dia dia tak ada lagi barang tu dah. Catatan penting, kalangan mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang bertransaksi mestilah lebih dari satu. Artinya jual beli tidak terselenggara hanya dengan satu orang, akan tetapi ijab mesti haruslah berasal dari satu pihak dan qabul dari pihak yang lain, kecuali untuk kes bapa dan wasi, orang yang diserahi wasiat, hakim dan utusan dari kedua belah pihak. Ketiganya tahu dasar biasa ni mesti kena ada orang lah jual beli kita dah. Ada penjual, ada pembeli. Ketiganya, boleh berposisi sebagai penjual sekaligus pembeli, namun syarat ini tidak memiliki sandaran dalil. Ini pelik lah, mikir banyak lah. Asy-Syakani menjelaskan, sudah kami jelaskan pada anda bahawa yang menjadi pijakan sah tidaknya jual beli adalah unsur redha meredai. Jadi pengurusan jual beli oleh satu orang tetap sah. Nabi SAW pernah menguruskan akad nikah terhadap dua orang, suami isteri. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahawa Nabi SAW bertanya kepada seorang lelaki, "Atarda an uzawwijaka fulana?" Maukah kau aku nikahkan dengan fulanah? Lelaki itu menjawab ya. Kemudian beliau bersabda kepada perempuan itu, "Atardaina an uzawijaki fulanan?" Maukah kamu aku nikahkan dengan si fulan? Ia menjawab ya. Maka beliau menikahkan keduanya. Al-Majmu' juzuk 9 halaman 207. Jadi Nabi ni jadi macam wali lah. Dia pemerintah ke? Wali hakim kata tak, pemerintah. Jadi Nabi telah nikah. Jadi tak ada masalah nak nanti kemampuan ni pasal dia macam pemerintah lah Nabi dah. Hasil hukum asalnya adalah tidak ada faktor yang mengharuskan pihak yang berakad lebih dari satu. Barang siapa yang mengklaim demikian, maka ia harus menjelaskan alasan lebih lanjut. Al-Muhalla. Jadi tadi walaupun Nabi tu dia telah nikah jadi macam wali lah ni. Wakil kan Nabi belakang dia. Seolah Nabi telah menikah gitulah kata wakil seorang ni. Tapi yang pentingnya redha meredai dah dua-dua tu dah. Aku Abu Malik katakan riwayat senada kemudian kemukakan oleh Al-Bukhari dengan redaksi definitif bahawa Ummu Hakim binti Qaris berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Aku telah dilamar oleh lebih dari satu orang lelaki."
nikahkanlah aku dengan siapa pun di antara mereka yang kamu pandang cocok dengan aku. Jadi Ummu Hakim ni kata ke Abdurrahman bin Auf ni. Ibn Auf ni, Abdurrahman bin Auf pun bertanya, apakah kamu menyerahkan urusan ini kepadaku? Ya. Jadi Ummu Hakim binti Qaris ni suruh kepada Abdurrahman bin Auf. Jawabnya, Ibn Auf berkata, sungguh aku akan menikahkanmu. Jadi dia telah menikah. Ibn Abi Zib berkomentar pernikahan Ibn Auf ini boleh. Abdurrahman bin Auf kan nikah. Tak tahu. Asal jarak karya Asy-Syaukani maksudnya. Perwakilan kalau kita baca ni penting ada meradai. Apa pun konsepnya dah redha meradai. Sesaat tu sajalah perbincangan kita tentang jual beli ni hari ni. Kalau kita sambung lepas ni kan pasal panjang lagi nampak tadi ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.